Saya hadir di Teluk Intan ini ada maksudnya yang tersendiri, kerana calon Barisan Nasional merupakan seorang yang saya dah mengenali lebih daripada 20 tahun. Saudara Mah Siew Keong bersama-sama dengan pemuda dan telah pun melalui pahit getir, susah payah dalam perjuangan kita. Dan perjuangan kita ini bersandarkan kepada kewarasan, kebijaksanaan, dan juga kewibawaan untuk meniti apa jua ujian dengan niat bahawa apa yang kita lakukan ini ialah untuk masa depan negara kita, bangsa kita, tanah air kita dan kestabilan serantau. Sebab itu hari ini Mah Siew Keong telah pun diberikan tanggungjawab dan amanah sebagai Presiden gerakan. Saya pula memegang 2 portfolio dalam Kabinet. Semua ini bersandarkan kepada apa yang kita lalui masa pemuda dahulu. Dan ada perkara-perkara yang merentasi warna kulit, ada perkara-perkara yang boleh menggembelingkan kita tak kira kaya miskin ataupun agama. Dan kadang-kadang dalam dunia yang serba mencabar hari ini, yang penuh dengan kebencian, di mana pihak-pihak tertentu mungkin mengambil kesempatan untuk mengeksploitasikannya. Dan kita boleh tengok di negara-negara jiran, di rantau-rantau tertentu, di mana bila mereka berhadapan dengan ujian itu, mereka tidak berjaya. Alhamdulillah di negara kita ini, di atas kebijaksanaan kepimpinan Barisan Nasional, kita telah pun memastikan walau apa jua ujian yang kita laluinya sebagai satu pasukan dan seorang yang telah pun dididik, diasuh melalui pergerakan pemuda di bawah saya dahulu. Saya cukup yakin kalau sekiranya Mah Siew Keong diberikan peluang untuk terus memimpin di sini, saya percaya bahawa bukan sahaja daripada dirinya sendiri, tetapi sokongan daripada pusat, daripada diri saya sendiri akan berterusan dan membantu kawasan Parlimen Teluk Intan ini. Itu saya tengok satu tindakan kadang-kalanya mungkin ada niat dan tujuan tertentu. Jangan kita menari ikut rentak dia, jangan kita melatah, kerana perkara-perkara macam ini dibangkitkan pada masa-masa tertentu. Jadi dalam keadaan pilihan raya kecil, ini dibangkitkan. Kalau pilihan raya kecil di Sabah Sarawak, isu Bible, isu kalimah Allah. Ini semua bukan template baru. Kita dah melalui puluhan pilihan raya kecil. Apa sebabnya bila keadaan macam gini sahaja, perkara-perkara sebegini ditimbulkan? Mungkin untuk menimbulkan emosi, mungkin nak menimbulkan kemarahan. Tetapi saya yakin dengan kebijaksanaan dan kewarasan kepimpinan Barisan Nasional, kita dapat tanganinya. Tetapi saya harap bahawa parti-parti komponen Barisan Nasional dapat bekerjasama rapat, kerana yang nak bertanding ni, yang nak akan menentukan kemenangan calon kita ialah orang tempatan. Bukan siapa yang baca dalam Twitter, dalam Facebook, bukan di dunia di luar sana. Apa sebabnya itu pula akan menentukan situasi di sini. Dan keduanya, selepas pilihan raya kecil ni, kita semua balik kepada kawasan masing-masing. Kalau kita porak-perandakan Teluk Intan ni, siapa menang pun kalau dah timbul kebencian, dah timbul masalah, akhirnya siapa menang pun tak berbaloi. Kerana suasana dah pecah belah, nilai-nilai budaya dah terpesong, had batasan dalam kita nak berpolitik dah ditanam dengan kebencian, perpecahan, agama dan sebagainya. Itu saya percaya bahawa insya-Allah pengundi-pengundi di sini masih lagi waras untuk membuat pertimbangan yang sewajarnya. Saya tengok akhirnya rakyat boleh menilai sendiri, kerana tidak konsisten pembangkang sekarang ni.
dalam mereka nak minta maaf dalam keadaan tertentu yang lain, mungkin mereka mengambil masa untuk menjawab. Dalam isu-isu agama, ada tempat dia cakap macam gini, ada tempat lain dia cakap begitu. Dalam hal fahaman di antara PAS, DAP dan juga PKR dalam pilihan raya, ada perkara-perkara sensitif dilarang untuk disebut. Tetapi apabila dah melalui pilihan raya kecil, perkara business back to usual, di mana kita tidak tengok ada persefahaman, mereka tidak konsisten dalam pendirian mereka, maka malah pemilihan dalam satu parti dalam pemilihan di PKR pun sesama dia tak dapat mencari persefahaman, apatah lagi nak memimpin negara kita dalam dunia yang semakin sempit hari ini.